Macam kita, zaman kita kan encik suami, kita kan zaman kita adalah zaman yang kita develop skill tu daripada kecil. Bagaimana kita main dengan kawan-kawan di kampung. Encik masuk sungai, masuk hutan. Lepas tu balik kena hadap marah dengan mak ayah, kena rotan. Cik pernah kena ikat kan? Pernah kena ikat dengan tiang. Cik suami saya ni nak tiang, lepas tu kerengga. Memang sengaja dia ambil kerengga untuk letak untuk ni. Sebab katanya cik suami saya ni, mak ayah disebut memang nakal masa kecil. Tahu tak kepala itik, anak itik tu, Masya Allah, jangan cerita dah. Kepala anak itik kan anak ayam. Encik pulas kan? Tak, itu tak tu. Bukan encik pulas, encik buat apa? Saya belai dia. Tak, encik baling batu kan? Tak ada. Tak, tapi encik ada buat sesuatu yang menyebabkan kematian lah. Adalah dulu ingat. Adalah. Lepas tak tu ingat. kalau lah sensor ni salah. TikTok ban. sensor ini budak-budak kecil Lepas tu masa kecil contoh kalau lah ustaz ni nak sesuatu, nak makanan contoh ataupun bukan, contoh nak duit, nak 20 sen masa tu dah boleh beli macam-macam. Nak 20 sen. Ini arwah mak, saya panggil mak, arwah mak cerita. Lepas tu apa yang ustaz buat memang bijak lah. Ustaz buat apa? Ustaz akan naikkan duit. Dik, tengoklah saya. Ustaz akan naikkan duit. Contoh bila ustaz minta nak 20 sen, kalau lambat bagi nak 50 sen. Jadi mak ayah ni dia akan cepat-cepat bagi masa minta 20 sen sebelum ustaz naikkan harga. Dan kalau tak dapat, ustaz akan mengamuk macam-macam lah. Maksudnya dia orang ni biasa minta 20 sen tu bagi. Kalau tak bagi 20 sen naik lagi. So tak tahulah kebijaksanaan tu kan memang semula jadi sampai hari ni. Kalau tak kembali rumah. Dan pecah tingkap baling barang sampai pecah tingkap yang sekeping-sekeping ni. Ya, baling barang pecah tingkap. Tapi arwah mak mertua ustaz kata rupanya bila besar nak jadi bijak, lepas tu budak baik, anak baik, dengar kata. Jadi kepada ibu ayah yang ada anak nakal masa kecil, itu saya baru cerita sikit. Tapi kalau saya dengar daripada arwah mak mertua dan juga mertua yang masih ada sekarang saya kata ya Allah, gini-gini sampai lepas tu akhirnya mesti mak saya kata tapi Alhamdulillah yang paling bukan yang paling, maksudnya yang belajar paling tinggi, yang paling rajin belajar, yang baik. Jadi kepada ibu ayah yang sedang menghadapi kenakalan anak-anak, maka bersabarlah, terus berdoa supaya anak ni akan menjadi yang lebih baik akan datang. Cuma saya nak bagi tahu, kami zamannya adalah dah belajar bagaimana bergaul dengan orang kampung. Semua orang kampung kita kawan. Tapi saya rasa zaman kamu tak lalui tu. Zaman Ustaz Khairun, Ustaz Ryan sempat kan. Saya adalah grup kampung ni. Grup pemain bola contohnya segitiga slipper tu. Baling slipper. Betul getah. Lompat getah. Kita lepas tu main rounders tu. Yang rounders tu kan. Kita bukan main kampung-kampung je tau. Saya wakil kampung Batu Nah lawan dengan kampung sana. Saya lepas tu gabung tau. Main tu bukan perempuan-perempuan. Zaman tu saya nak cerita main lawan lelaki tau. Masa tu berlaku apa? Kayu. Janganlah cemburu. Cik main lelaki je, main kat perempuan. Tipu. Jaga harap. Tak mustahil. Kawalan dulu. Kita zaman degil-degil pun jaga perkawalan. Saya tak jaga. tahu, tapi kami kat kampung memang lawan. Grup perempuan lawan grup lelaki. Lelaki main kasar macam mana? Lepas tu kita nak sebut kayu tu kan, lepas dah pukul baling, kena badan, kena muka, ada yang berdarah. Tak, maksudnya memang kasar, memang lasak. Lepas tu ni tapi ada juga main kahwin-kahwin. Betul-betul dengan lelaki juga. Saya walaupun degil tapi agama dalam hati. Dalam hati masa kecil. Iya, belakang rumah saya tu memang ada kawasan luas. Awak pernah datang mak saya kan, kawasan luas ada pokok-pokok. So kita main-main rumah, main-main kahwin. Buatlah majlis kahwin. Lepas tu main dengan lelaki lah, tapi skor rendah. Cik, tak ada perasaan cinta apa. Tapi adalah yang kipas-kipas, buat akad nikah, faham tak? Tapi sama ni, tapi tak ada sentuh sebab memang tahu haram. Tak sentuh. Tapi buatlah kahwin-kahwin. Lepas tu ni jumpa balik yang kat kampung tu, dulu sekecil kahwin, memang
Malulah. Itu saya tak tahu, mungkin suasana kampung tu dengan kampung sebelah kampung ni rapat tau. Faham tak? Lepas tu bila maghrib, nak masuk maghrib je dengar orang kata, atas ni. Lepas tu kita main bola-bola tu kan antara rumah ke rumah, kena tingkap rumah orang semua lari. Lepas tu macam mana ya? Lepas tu tengok gaban sama-sama. Ya, gaban Satria Baja Hitam. Yang ni macam-macam lah. Macam-macam lah. Tu nak menunjukkan usaha dah tua dah. Ya, memang dah tua. Okey, cuma saya nak bagi tahu, survivor kita balik kena mak itu ini hadapi ni. Masa sekolah tak cerita macam mana kena denda. Rotan tu biasa deh. Kena berdiri bukan atas kursi, berdiri atas meja. Atas kursi kesalahan ni, kesalahan teruk sangat berdiri atas meja. Dekat kipas tu dengan kepala. Lepas tu kena berdiri dekat luar, jalan itik keliling sekolah. Awak pernah buat? Awak pernah kena jalan itik? Awak tahu tak sakit macam mana jalan itik? Jalan itik tu keliling sekolah bawah panas. Dan kita takkan cerita apa pun balik mengadu dekat mak ayah. Takut mengadu pada mak ayah, takkannya kita dibela. Dah buat salah apa? Kenapa kena berdiri atas meja? Oh, memang taklah. Berdoa supaya mak ayah tak tahu. Kita kena ni. Nak katanya jiwa kami masa tu dah diasah daripada masa kecil yang tak mampu berfikir lagi. Dengan, bukan nak kata yelah kasar kalau hari ni, kental, memujuk diri sendiri. Bila kena malu macam tu, siapa nak pujuk takkan kawan? Kau sabar, be strong, gambate, cayok-cayok. Mana ada? Pujuk diri sendiri, malu. Pujuk diri sendiri bila terluka, bila sedih, bila sakit. Ubat, sapulah sendiri. Dah berbirat tu kena pukul tu. Tak ada nak mengadu. Dan rupanya saya pernah mengadu tak? Mengadu pada siapa? Pengalaman saya dah cerita pada saya. Macam mana mengadu pada Mak saya dulu. Lepas tu apa jadi? Bila kawan tu biasa main-main bergaduh kan. Kawan boleh batu kena kat sini. Sakitnya di sini. Ya, sakitnya tu di sini. Lepas tu balik rumah nangis-nangis ni. Daripada tempat padang sampai rumah. Ya, mengharap simpati mak ni. Ya, lepas tu balik rumah mak kata apa? Biar orang buat kita. Jangan buat orang. Jangan kita buat orang. Masya Allah. Saya pun terus berhenti nangis. Lepas tu tak mengadu dah. Tak mengadu dah. Satu, di luar kotak sangat, cara mak jawab. Kedua, rasa mungkin tersentap, hilang air mata. Ingatkan disambut, rupanya tidak dibela. Tapi bila kata tu punya keramat sampai hari ini, memang hebat. Jangan buat orang. Jangan buat orang. Biar orang buat kita, jangan buat orang. Ya, betul. Masya Allah. Maksudnya tuan-puan sekian, sebab itu saya belajar menerima generasi sekarang yang saya tengok anak saya pun manja. Mudah koyak, mudah buat muka, bila disuruh susah nak bergerak, kurang multitasking. Adik-adik saya ni pernah kalau orang datang rumah, orang tanya saya masa saya kecil, dah lama ke kerja kat rumah ni? Saya ni anak mak saya, faham tak? Bolehlah tetamu tanya, dah lama ke kerja? Saya tengangan, tak tahu nak jawab apa. Saya macam tak tindak. Saya anak kepada tuan rumah, saya ni. Something went wrong. Okay. Sahabat-sahabat yang dihormati lagi dikasihi, hari ini kuliah Riyadhus Shalihin siri yang ke? 365. Sebenarnya majlis ilmu, dia campur semua. Kan? Majlis ilmu yang siri yang ke 365. Sudah 2 tahun lebih. Nanti awak tengok balik tarikh pertama kita buat kuliah bulan 6. Maksudnya kalau boleh saya sebut nampak hebat sikit. 2 tahun, berapa bulan, berapa hari. Kan nampak hebat tu. Okey. Jadi tak apa. Awak jangan cari sekarang. Tapi awak akan boleh jumpa. Saya ingat bulan 6 kita mula kuliah Riyadhus Shalihin ni. Sampai hari ni. Alhamdulillah. Sahabat-sahabat, kuliah ni dilangsungkan setiap pagi hari Isnin sampai hari Jumaat. Isnin, Selasa, Rabu, Khamis kita baca kitab Riyadhus Shalihin. Manakala pada hari Jumaat kita tadabbur Asmaul Husna. Hari ini hari Rabu dan kita akan bacakan hadis yang baru, iaitu hadis yang ke-7 dalam bab. Nampak tak maklumat tu tak ada kat sini, saya kena belek, faham tak? Awak faham apa keperluan? Jadi senang bila saya terus baca pada muka surat tu je. Maaf ya, sebab sambil saya live, sambil tu saya guide. Saya bagi tahu apa keperluan. Nanti takut habis live saya pun nak kena bergegas, saya pun tak sempat nak cakap pada diorang. Okey, sahabat-sahabat, bab yang kita baca adalah bab yang ke-16 dalam kitab Riyadhus Shalihin. Bab memelihara sunnah dan adab-adabnya.
Dan hadis yang kita bacakan adalah hadis yang ke-7 dalam bab ini, dan ia merupakan hadis yang ke-162. Hadis yang ke-162 dalam susunan kitab Riyadhus Shalihin. Siapa yang ada kitab Riyadhus Shalihin ini berbeza versi dengan saya, tak ada masalah. Syarikat lain, kitab lain, penerbitan lain, anda cuma perlu cari hadis yang ke-161. Jadi, walaupun muka surat berbeza, anda akan jumpa hadis yang sama. Okey, siapa yang ada kitab yang sama boleh buka muka surat 156. Muka surat 156, hadis yang ke-162, dan ia merupakan hadis ke-7 dalam bab 16 dalam susunan hadis kitab Riyadhus Shalihin. Dia adalah hadis ke-162. Sekarang dah 400k, pejuang-pejuang tap-tap 1 million di TikTok. Teruskan perjuangan. Sahabat-sahabat semua boleh bantu ya. Anda boleh jadi sahabat seperjuangan medan dakwah dengan cara masing-masing. Terima kasih yang terus bagi komen. Sebab bila anda komen dan tuliskan nota, tuliskan apa, respon dan sebagainya, ia menguatkan engagement dan reach live kita naik. Yang teruskan bagi emoji pun sama, dia menyumbang juga. Yang share link live, lagilah kuat engagement. Share dalam grup WhatsApp, Telegram dan grup-grup semua, ajak masuk. Kemudian yang bagi star, itu adalah infak yang sangat berharga, kami manfaatkan balik untuk gerak kerja dakwah. Yang bagi gift dan semua yang hadir, anda adalah sahabat-sahabat seperjuangan medan dakwah ini. Subhanallah, medan dakwah yang paling besar dan paling utama akhir zaman adalah dakwah di media sosial. Dan bukan ramai yang dapat bertahan lama dan bertahan ramai seperti ini, melainkan kita ada kerjasama. Kalau kita tengok live ahli-ahli maksiat tinggi, ramai orang tengok, ramai orang layan, ramai orang hadir walaupun sejam 2 jam. Buat live yang kosong, yang tak ada nilai, menambahkan akhlak, menambahkan iman, menambahkan ilmu. Sebab itulah bila kita lihat live-live kuliah-kuliah, berapa orang je tengok? Ratus, kadang puluh-puluh ustaz mengajar, ustazah mengajar. Jadi Alhamdulillah, contohnya pada pagi ini, kalau gabungan semua ni, berapa dik? Kamu kena saya tengok. Ini 8,000 lebih semua ni. Sekarang 4.5 campur 3 semua ni, betul. Sekarang ni hampir 9,000 yang hadir. Ini adalah satu kejayaan kita bersama. Kita teruskan lagi menyebarkan ilmu. Baik sahabat-sahabat, sekarang kita akan bacakan hadis Nabi ini. Bismillahirrahmanirrahim. Saya baca, semua ikut ya. Bismillahirrahmanirrahim. Sahabat-sahabat semua pun ikut sama ya. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, inna masala ma ba'athanillah bihi minal huda. Okey sahabat-sahabat yang berada di rumah, di pejabat, di perjalanan, anda cuba juga ikut. Cuba ikut juga. Sebab yang kita bacakan ini adalah hadis Nabi. Jadi bukan hanya baca Al-Quran sahaja yang dapat pahala, membaca hadis Nabi juga dapat pahala. Kita biasa dengar je ustaz atau ustazah penceramah baca hadis, kita dengar je. Kita jarang membacanya, menyebut pada lidah perkataan Nabi. Kalau baca Al-Quran itu kalamullah, perkataan Allah. Kata-kata Allah, firman Allah. Bila baca hadis Nabi itu kalamur Rasul, kalamun Nabi, kata-kata Nabi. Dua-dua adalah wahyu daripada Allah. Maka dapat pahala. Okey, saya akan sambung. Sahabat-sahabat ikut ya. Masya Allah. Minal huda wal ilmi kamathali ghaisin asaba ardan fakanat minha ta'ifatun tayyibatun qabilatil ma'a fa'ambatati al-kala'a wal ushb al-kasir wa kana minha ajadibu amsakatil ma' fanafa'allahu bihan nasa fasharibu minha
wasaqu wazara'u wa asaba ta'ifatan minha ukhra innama hiya qi'anun la tumsiku ma'an wa la tumbit kala'a fadhalika mathalu man faqaha fi dinillah wa nafa'ahu bima ba'athanillah bihi fa'alima wa 'allam wa mathalu man lam yarfa' bidzalika ra'san wa lam yaqbal hudallahi alladhi ursiltu bihi. Muttafaqun alaih. Bila sebut muttafaqun alaih, kena faham maksudnya adalah hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Antara kitab masyhur yang menghimpunkan hadis-hadis sahih, Bukhari dan Muslim. Riwayat Bukhari dan Muslim. Bila ada hadis, dia tulis muttafaqun alaih je. Maksud muttafaqun alaih ada disepakati alaih ke atasnya. Muttafaqun disepakati maksud dia. Siapa yang sepakat? Dia takkan seorang. Ustazah Asma sepakat mengatakan. Ustazah Asma dengan siapa? Ustazah Asma dan suaminya sepakat. Maksudnya kalau sebut sepakat paling kurang 2 orang. Bila kita jumpa ada hadis yang ditulis muttafaqun alaih membawa maksud sepakat ke atasnya. Atasnya atas apa? Tak. Alaihi ke atasnya apa? Ke atas hadis tersebut. Sepakat keduanya ke atas hadis tersebut. Maksudnya Bukhari dan Muslim sepakat mengatakan hadis tersebut adalah hadis yang sahih. Jadi sekarang subhanallah, bila kamu duduk dua-dua sini, boleh tak 2 orang sini? Jadi berat sebelah, saya takut goyang ni kita punya bilik ni. Jadi awak boleh depan sikit sini. Gitu. Jadi saya pun tengok juga kanan, saya tengok juga kiri. Ni ada tim juga bersama-sama ni. Okey, mari kita tengok apakah maksud hadis Nabi ini. Nabi SAW bersabda daripada Abu Musa radhiyallahu anhu berkata, Rasulullah SAW bersabda. Kejap ini sebenarnya mata saya jadi ni sikit. Saya rasa ya kena terang sikit barulah saya ni. Saya rasa macam okey, baru sama. Masya-Allah. Rasulullah SAW bersabda. Masya-Allah. Hadis ini insya-Allah bagi kekuatan untuk saya dan untuk sahabat-sahabat semua sebab ia berkaitan dengan kita. Nabi bersabda, sesungguhnya perumpamaan petunjuk dan ilmu yang aku diutus oleh Allah untuk membawanya. Okey. Nabi sebut apa? Sesungguhnya perumpamaan petunjuk dan ilmu yang aku diutus oleh Allah untuk membawanya ialah bagaikan hujan yang mengenai bumi. Okey. Sabar, hadis ni panjang. Kita dengar sampai habis. Di antara bumi ada bahagian yang baik. Tanah bahagian ini dapat menerima air sehingga ia dapat menumbuhkan rumput dan lalang yang banyak sekali. Dan di antara bumi ada pula yang gersang. Tanah bahagian ini dapat menahan air. Maka Allah memberikan kemanfaatan kepada manusia dengan tanah ini, kerana mereka dapat minum darinya, dapat menyiram dan menanam. Masya Allah. Indah sekali hadis Nabi ini, sangat puitis. Sangat-sangat puitis. Kalau kita pernah baca kata-kata puitis barat, motivator barat, inspirator barat, ataupun kita kata ahli falsafah barat, kan? Dan kita kagum dengan kata-katanya. Kita kata, hebatnya dia boleh cakap macam ni. Wow, kata-kata deep. Boleh healing lah dengan kata-katanya. Wow, blow-minded lah. Blow mind. Mind blow. Tapi orang kampung saya sebut blow-minded. Jadi awak tak boleh petikaikan. Tu cara orang kampung saya.
Cara kampung awak mind blowing. Nampak tak? Setiap kampung berbeza-beza. Kena menghormati perbezaan. Betul tak? Apa awak gelakkan saya berani? Turunkan gaji RM1. Mind blowing. Tu kampung awak. Orang ni boleh gelak depan saya, tak kontrol langsung. Aduhai. Okey. Jadi, tuan-puan sekalian, subhanallah. Apa kita nak cakap? Okey, sampai kita mind blowing. Wow, kata-katanya. Tetapi kena sedar dan kena faham. Mereka ni antara yang banyak membaca kata-kata indah daripada Al-Quran dan juga hadis Nabi. Tapi mereka ini kreatif. Mereka akan mencambahkan lagi. Contoh ya, ayat yang kita baru dengar daripada Nabi ni, sebenarnya terbit daripada hadis Nabi ni banyak kata-kata hukama, kata-kata bijak pandai, kata-kata motivasi. Saya ulang lagi sekali tuan-puan sekalian. Kita perhatikan. Nabi sebut apa? Sesungguhnya perumpamaan petunjuk dan ilmu yang aku diutus oleh Allah untuk membawanya ialah bagaikan hujan yang mengenai bumi. Nabi kata hidayah dan ilmu yang saya bawa ini ibarat, metaforanya, kiasannya, ibarat seperti hujan yang mengenai bumi. Di antara bumi ada bahagian yang subur. Tanah bahagian ini dapat menerima air, serap air. Tanah bahagian ini Nabi kata bila turun hujan dia boleh serap air. Bila dia serap air apa berlaku? Subur. Jadi Nabi kata tanah bahagian ini dapat menerima air sehingga ia dapat menumbuhkan rumput, lalang, pokok-pokok. Dan di antara bumi yang kena turun hujan juga ada yang gersang. Yang mana dia memang tak boleh pun, dia tak menyerap air. Dan tak boleh tumbuh pun, pokok-pokok, rumput semua tak boleh tumbuh. Tanah bahagian ini dapat menahan air. Itu yang kita tengok di empangan-empangan. Awak rasa empangan Kenyir tu, macam mana? Awak pernah pergi Kenyir? Empangan Kenyir, Tasik Kenyir tu kan besar. Saya rasa dia berpuluh hektar ataupun beratus hektar. Luas sangat. Bayangkan tanah tu dulu, ngantuk ke Aisyah? Sakit mata. Berani kamu buat ngantuk depan saya. Okey. Jadi, apa ni? Kalau itu saya balik, saya pergi Tasik Kenyir. Dia berapa hektar ataupun memang besar sangat Tasik Kenyir ni. 260,000? Biar betul. 260,000. Bukan 260 hektar. 260,000 hektar. Awak tahu tak? Ia asalnya adalah tanah. Cuba awak tengok kedalaman air. Awak bayangkan Tasik Kenyir yang besar tu asalnya tanah. Lalu untuk membina empangan Kenyir untuk menghasilkan tadahan hujan dan untuk menghasilkan tenaga elektrik, satu tadahan hujan supaya air itu disalurkan ke seluruh negeri Terengganu. Kemudian air itu juga pasu buat empangan untuk jana kuasa elektrik. Apa yang dibuat? Ada mereka bina benteng. Benteng sana, hujung sana. Bila hujan turun, mereka kenal pasti. Maksudnya pengkaji ni kenal pasti mana tanah yang gersang. Tanah yang kering, boleh menakung air. Kalau rumah kamu duduk sekarang, kamu nak buat takung air, memang tak boleh lah. Air memang menyerap. Faham Jadi ada tanah-tanahnya sebagaimana Nabi sebut. Dan ada tanah bahagian yang gersang yang boleh menahan air. Maka Allah memberikan kemanfaatan kepada manusia, Nabi kata. Allah beri manfaat pada manusia dengan tanah ini kerana mereka dapat minum darinya, dapat menjadikan air itu bahan untuk menanam dan menyiram. Kamu nampak tak? Kamu mind blowing tak? Kamu mind blowing tak dengan hadis ni? Awak kena bagi appreciation tu lebih lagi. Masya Allah. Betul Ustazah. Subhanallah. Okay. Mind blowing. Tapi orang lelaki memang macam tu. Dia kurang emosi dia. Okay. Macam tu. Jadi esok kalau kamu dah kahwin ni, baru kahwin ni, kamu kena faham. Kamu kena cuba didik suami supaya dia boleh bagi reaksi yang kamu harapkan. Contoh kan,
Kalau makan, abang sedap tak? Sedap. Boleh tak abang upgrade sikit ekspresi? Sedapnya, Masya Allah, sedap. Macam gitu. Okay. Jadi, tuan-puan sekalian, bayangkan ya bila Nabi sebut begini. Nabi buat perumpamaan tu terhadap kita. Terhadap kita, tuan-puan sekalian. Nabi kata, petunjuk dan ilmu. Saya nak tanya, tanah-tanah semua ni terima ilmu tak? Dia orang terima hidayah tak? Tak. Confused pula nak jawab. Tanah ni mana ada pergi majlis ilmu. Dan kita takkan cakap alhamdulillah tanah ni dapat hidayah daripada Allah. Tanah ni sudah pun berhijrah. Tapi Nabi sebut. Nabi buat perumpamaan yang sangat hebat. Antara Nabi kata sesungguhnya perumpamaan petunjuk dan ilmu yang aku diutus oleh Allah ibarat seperti air hujan yang mengenai tanah dan penerimaan. Antara metafora yang boleh kita buat adalah, apa metaforanya adalah penerimaan manusia berbeza-beza, hidayah dan ilmu. Ada orang bila dapat ilmu terus je beramal. Ada orang 2 tahun dapat beramal. Ada orang bila dengar majlis ilmu, dengar petunjuk nangis. Ada orang muka macam tu je. Ada orang lawan. Dia, maksudnya hati dia masa tak ada ilmu tu gersang. Dia takung je. Dia tak menyerap terus. Dia takung je. Ada yang respon negatif. Tetapi semua penerimaan walaupun berbeza ada kebaikan. Pendakwah tak dikatakan buat dakwah selagi mana dia tak ada tentangan. Perhatikan, memang pendakwah kena hadapi tu. Kecaman, tentangan, orang cari keburukan, orang cari kelemahan, orang nak lemahkan. Tapi itulah yang Nabi kata, ada yang hatinya gersang, dia tak boleh terima. Tapi apa yang berlaku apabila dakwah sesuatu itu ditolak lalu dia teruskan, itulah mujahadah. Dan skill-skill pendakwah itu dia semakin ubah. Okey, orang tak boleh terima cara ni, dia buat cara ni. Okey, remaja pula cara ni. Jadi di sini ada kebaikan semuanya. Subhanallah. Berapa kedalaman tasik kenyai? Tak apa. Meter, kaki. 1000 kaki lebih. 145 ribu. 145 kedalaman. Dalam dek 145. Awak kan 2 meter je kan? Tak, awak 2 meter tak sampai 2 meter. Maksudnya kalau kolam lebih ni, awak berani tak masuk kolam? Awak tak ada benang kan? Maksudnya 2 meter tu kita dah takut. Kamu mesti cari yang 2 kaki je kan? Sampai lutut je. Okey. Ada pula hujan. Tengok, Nabi sambung lagi. Sangat indah hadis ini. Ada pula hujan mengenai bahagian bumi yang lain. Tanah ini hanyalah merupakan tanah rata lagi licin. Tidak dapat menahan air dan tidak dapat menumbuhkan rumput. Jadi itulah perumpamaan orang yang pandai dalam agama Allah dan dapat pula memberikan manfaat dengan apa yang aku diutus oleh Allah untuk membawanya. Lalu ia dapat memahami dan mengajarkannya. Dan juga perumpamaan orang yang enggan mengangkat kepala untuk menerima dan petunjuk dan ilmu dan tidak menerima petunjuk Allah yang saya diutus untuk membawanya. Masya Allah. Nabi sebut ada golongan ketiga. Umpama seperti bila air hujan turun, dia tak jadi tadahan air. Dia juga tak jadi tempat subur untuk menerima ilmu. Hatinya keras. Tak ada manfaat dengan ilmu, dengan petunjuk. Dan dia enggan menerima. Itulah Nabi beri perumpamaan golongan yang ketiga. Iaitu dia hanya tempat lalu air je. Dia juga bukan tanah yang subur. Yang mana tanah itu tidak tumbuh daripadanya pokok-pokok. Dia juga bukan tanah yang gersang. Yang mana tanah yang boleh jadi tempat takungan air. Subhanallah. Dia ada, bila turun hujan, dia lalu je. Dia lalu je. Nabi kata, jadi itulah perumpamaan orang yang pandai dalam agama Allah. Dapat pula memberikan manfaat dengan apa yang aku diutus oleh Allah membawanya, iaitu ilmu dan petunjuk. Nabi sebut dalam hadis ini, Nabi bawa 2. Nabi bawa ilmu, Nabi bawa petunjuk. Lalu ia dapat memahami dan mengajarkannya. Dan juga perumpamaan orang yang enggan mengangkat kepala, yang enggan menerima petunjuk dan ilmu dan tidak menerima petunjuk Allah yang saya diutus untuk membawanya. Subhanallah. Muslimin muslimat dimati Allah sekalian. Sebenarnya hadis ini
antara fokus hadis ini adalah kepada golongan yang menyampaikan ilmu. Golongan yang daripada ilmunya, sama ada bila dia dengar ilmu tu pergi dalam hatinya dan meresap, lalu ilmu tu subur dalam dirinya. Bila dapat petunjuk dari ilmu tu subur. Apa yang berlaku bila ilmu tu subur? Dia beramal dengan ilmu. Dia menyampaikan ilmu. Dia boleh berakhlak dengan ilmu. Dia belajar tentang sabar, dia beramal dengan sabar. Dia belajar tentang ilmu bersangka baik dengan Allah, dia beramal dengan ilmu sangka baik. Dia mendengar ilmu-ilmu ni, dia terus dapat reflect. Ini adalah golongan yang sangat cepat respon terhadap petunjuk dan ilmu. Responsif. Ada golongan kedua, dia nakung je ilmu. Dia nakung. Dia takut ilmu. Bagus tak golongan kedua ni? Bagus. Dia terima, dia dengar. Dia dapat tak beri manfaat? Walaupun dia tak boleh nak menyampaikan. Macam tanah yang pertama, dia subur, tumbuh pokok. Ini orang ada ilmu dan dia menyampaikan. Dia boleh beri manfaat. Tapi ada orang memang untuk dirinya je. Tapi sekurang-kurangnya dengan ilmu yang dia ada, menghalang dia daripada buat keburukan. Kalaupun ilmu yang dia ada tak menyebabkan, tidak membuatkan dia memberikan kebaikan pada orang ataupun ilmu pada orang, sekurang-kurangnya ilmu yang dia ada adalah untuk menghalang diri dia daripada memberikan keburukan kepada orang. Walaupun dia hanya menekut ilmu. Dan golongan ketiga yang Nabi sebut adalah orang yang menolak ilmu, yang menolak petunjuk, yang mana dia tak boleh, dia pun tak dapat manfaat daripada hujan dan dia pun tak boleh beri manfaat. Air hujan turun dan mengenainya, petunjuk sampai kepadanya, ilmu sampai kepadanya. Sekarang ilmu merata-rata dalam media sosial, TV semua ada. Tapi kita lihat masih ramai manusia di kalangan umat Islam sendiri menolak petunjuk. Lepas tu mereka akan jawab, saya tak pakai, saya macam ni belum dapat petunjuk. Saya macam ni, saya belum dapat hidayah. Sampai masa saya berubah, sampai masa saya tak seksi-seksi lagi. Saya nak tanya, sebenarnya dia dapat petunjuk belum? Dia dah dapat petunjuk. Dia dapat tak ilmu? Dia dapat ilmu. Inilah golongan yang kata, yang Nabi sebut. Inilah perumpamaan yang enggan mengangkat kepala menerima petunjuk. Nabi sebut perkataan enggan. Bukan mereka yang tak dapat. Mereka tu terima, air hujan tu turun juga pada dia. Petunjuk dan ilmu sampai kepadanya. Tapi dia enggan mengangkat kepala. Ini adalah sebagai satu bentuk cara Nabi nak bagi kita faham. Bukan semestinya kalau kita timbul satu kita kena angkat kepala, tak. Tapi dia enggan angkat kepala untuk menerima petunjuk dan ilmu dan tidak menerima petunjuk Allah yang saya diutus untuk membawanya. Nabi dah buat sehabis baik. Menyampaikan ilmu, menyampaikan petunjuk, mana yang halal, mana yang haram, Nabi dah cerita semua. Mana yang dapat pahala, mana yang dapat dosa, Nabi dah cerita semua. Nabi dah cakap perbuatan ini neraka, perbuatan ini syurga, amalan ini amalan ahli syurga, amalan ini amalan ahli neraka. So, manusia yang cakap belum dapat hidayah, dia bukan belum dapat, dia enggan. Dia menolak hidayah. Kalau kita kata, kalau dia cakap saya belum dapat hidayah, soalannya dia mengatakan Nabi belum sempurna buat kerja. Soalannya Nabi tak selesaikan tugas menyampaikan kebenaran sampai tak sampai pada dia. Padahalnya kalau kita tanya, kamu tahu tak? Kamu mencari rezeki dengan cara begini tak berkat. Oh, saya tahu, tapi ini cara saya. Kamu tahu kan, ini salah. Maksudnya, dari sudut akal, dari sudut pengetahuan ilmu, dia dah tahu. Ini salah, ini dosa. Buat macam ni pahala, ada cara yang lebih baik. Dia tahu. Tapi Nabi kata golongan ini enggan mengangkat kepala untuk menerima petunjuk. Bukan dia tak dapat. Sebab itu berhati-hati siapa yang menangguhkan hijrah dan menangguhkan taubat. Sebab tak ada siapa yang boleh jamin masih hidup walaupun 1 minit selepas ini. Bukan esok, 1 minit lepas ni kita tak boleh jamin pun kita masih hidup. Dan kita tidak boleh nak jawab di hadapan Allah kelak. Ya, kenapa kamu tak gini-gini? Oh, saya belum, sebenarnya mungkin, bukan saya seorang je nampak. Sebenarnya kan, sorry lah, nanti awak kena tolak supaya sama. Sebenarnya boleh ni. Center. Faham tak apa. Okey. Subhanallah, sebab semalam baru diubah. Barulah. Allah Akbar, mata tu nampak dalam live. Jadinya, subhanallah, berhati-hati kepada siapa yang suka menyalahkan takdir. Kata-katanya seolahnya mengatakan
Allah tidak adil untuknya. Allah belum bagi dia hidayah. Soalan bila kata belum dapat hidayah, saya tanya balik, siapa bagi hadiah hidayah? Allah. Adakah anda mengatakan Allah memilih-milih sampai Allah tak bagi hidayah, Allah tak bagi petunjuk? Subhanallah, kitalah yang menerima ataupun menolak hidayah. Jadi akhir zaman ni ada dua kumpulan je, orang yang menerima hidayah ataupun orang yang menolak hidayah. Semua orang dah dapat petunjuk ataupun hidayah. Hidayah ni maksud apa? Petunjuk. Contoh, kalau kita nak pergi ke satu tempat yang kita tak tahu, kamu akan rujuk apa? Waze kan? Awak pun tahu mana awak nak pergi. Waze tu akan bagi petunjuk pada awak, kanan kiri terus. Tapi kalau awak tak mahu ikut petunjuk tu, Waze cakap kanan, aku kata Waze ni kau boleh percaya sangat, aku nak pergi kiri lah. Lepas tu Waze tu pun suruh lagi, okey, U-turn. Menyampah Waze ni. Ingat kau tu bijak sangat, aku ni lagi bijak, kau ni pun manusia yang buat. Awak pun tak ikut juga. Sampai tak? Tak sampai. Sekarang ini, adakah Waze tak bagi petunjuk? Waze dah bagi. Masalahnya, awak enggan ikut. Akhirnya, sesat dan tak sampai tempat tujuan. Sebab itulah, bila kita kata tak dapat petunjuk, sedangkan Allah dah beri ilmu, petunjuk dah sampai, mana jalan kebenaran? Nak syurga. Inilah jalannya, Nabi kata. Jangan buat ni. Ini laluan ke neraka. Tapi, bila tanya nak syurga, of course lah nak. Memanglah nak. Nak lah bro. Macam tu kan. Nak syurga. Tapi tak melalui laluan ke syurga. Laluan-laluan lain. Adakah sekarang ni salah kepada yang memberi petunjuk? Ataupun kita yang enggan menerima petunjuk? Ingatlah, kapal tidak boleh berlayar di daratan. Kapal tu besar, cantik, hebat, moden, teknologi. Tapi duduk atas tanah. Boleh bergerak tak? Tak boleh. Dia kena melalui lautan. Kita bijak, pandai, cantik, kaya, apa semua. Semua tu tak boleh pun melalui ataupun menuju ke syurga. Melainkan semua yang Allah beri tu, kebijaksanaan, kehansaman, kesihatan, kekayaan, semua itu perlu melalui jalan-jalan ke syurga. Jadi, cik suami pun dah bagi petunjuk, signal supaya kita kena bergerak. Betul, saya kena bergerak menuju ke lokasi. Kami ada mesyuarat dengan pihak luar untuk Hijrah Islamic Tahfiz School pukul 9.30. So sedang elok dah ni, gerak sekarang sampai ke Bangi lepas tengah. Kemudian saya ada ceramah dengan kumpulan klinik Assalam Assalam ni di Bangi, dia ada 10 cawangan ke 12 cawangan, banyak. Ini pasangan doktor muda ni. Jadi insya-Allah, saya tak tahu dia buat terbuka tak. Tak, dia buat untuk kaki tangan. Tapi ada live tak? Broadcast. Okey, wallahualam. Terima kasih banyak-banyak. Tak, maksud saya kejap lagi ada live tak? Live di sana tu. Kita buat live tak? Media pergi. Ada live. So, ada live. Kejap lagi. Pukul berapa? Pukul 11. Tajuk? Saya pun tak tengok lagi tajuk. Tak apa. Sebab tu kadang-kadang ada poster. Menjadi pekerja hebat gaya Rasulullah. Allahu Akbar. Beratnya tajuk tu. Menjadi pekerja hebat gaya Rasulullah. Biasanya saya akan study dalam kereta. Minta maaf lah. Saya memang akan baca, akan apa semua. Sebab tak sempat nak study malam apa semua, tak sempat. Menjadi pekerja hebat gaya Rasulullah. Rasulullah memang contoh pekerja terhebat. Business like Rasulullah, apa semua tu. Terima kasih banyak-banyak. Mohon maaf salah dan silap. Saya tahu ada orang yang tunggu pasal yang saya janjikan semalam. Saya minta maaf. Ada 2 soalan yang saya sebenarnya kena jawab hari ni. Tapi kalau saya jawab, saya takkan sempat untuk sampai masanya. Saya mohon maaf sangat. Jadi insya-Allah moga kita hidup lagi esok dan bertemu lagi besok. Kita jumpa esok ya. Kita jumpa besok dan saya akan jawab soalan yang saya janjikan untuk jawab hari ini tu. Okey, kita tangguhkan kuliah kita dengan tasbih kafarah dan surah Wal-'Asr. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaih. Bismillahirrahmanirrahim. Wal-'Asr. Innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa 'amilus solihat wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr. Sadaqallahul azim. Terima kasih Tania.
TikTok capai 1 million. Terbaik. Semua terbaik. Alhamdulillah, live kita tadi kehadiran semua dalam 9,000 lebih. Terima kasih banyak. Sayang semua kerana Allah, kerana Rasulullah SAW.